Inkues Zara Khairina, ringkasan hari ke-48, saksi ke-55 dan 56. 3 minit selepas subuh pada 16 Julai lalu, satu nama menjadi tumpuan negara, Zara Khairina. Malam itu membawa persoalan, jari menunjuk dan hati yang meratap. Hari ini, Mahkamah Khas Corona dipapar meneruskan prosiding yang mencari jawapan untuk soalan paling mudah tetapi paling berat. Apa yang sebenarnya berlaku kepada Zara? Segmen 1. Gambaran ringkas prosiding. Pada 2 Disember 2025, Mahkamah Khas Corona papar meneruskan hari ke-48 prosiding inkues kematian Zara Khairina binti Mahathir. Pada sesi hari ini, 2 saksi utama dipanggil, deponen ke-55, Puan Nur Asimah binti Haji Zaitun yang memulakan dan menamatkan keterangannya, dan deponen ke-56, Puan Mulyati binti Haji Alihuddin yang memulakan keterangannya tetapi tidak sempat menamatkannya pada hari itu. Prosiding diselia oleh Corona yang dilantik dan dijalankan mengikut tata cara inkues untuk menentukan punca serta sebarang unsur jenayah. Segmen 2. Keterangan deponen ke-55, siapa, peranan dan saksi malam kejadian. Puan Nur Asimah, seorang guru bahasa Inggeris yang juga pernah dilantik sebagai warden asrama, memberi keterangan terperinci berkaitan peranannya dalam operasi asrama dan peristiwa pada malam 15 hingga 16 Julai 2025. Beliau menerangkan tugas-tugas seorang warden dari pengumuman lights off menggunakan intercom, pemantauan pelajar sakit hingga catatan rutin dalam buku warden warna hijau saiz A4. Puan Nur Asimah menegaskan bahawa rondaan warden adalah atas budi bicara dan bukannya suatu rutin terperinci diwajibkan setiap malam. Mengenai malam 15 Julai, Puan Nur Asimah berkata beliau dimaklumkan awal pagi 16 Julai oleh Ketua Warden Ustaz Azhari dan ketika tiba di lokasi melihat Zara terbaring di antara rumah warden dan pagar, masih bernafas dengan darah pada kaki dan kecederaan ketara pada bahagian kaki kiri. Beliau turut melihat Zara menangis 2 kali dalam ambulans sebelum tiba di Hospital Queen Elizabeth. Keterangan ini memberi gambaran bahawa ada usaha menyelamat awal dan saksi berada bersama mangsa sehingga lewat hari. Segmen 3, isu diari, bukti fizikal dan komunikasi. Satu isu penting yang dibangkitkan ialah diari yang didakwa milik Zara, salinan imbasan, PDF, diakui dihantar kepada Puan Nur Asimah pada 17 Julai 2025, kira-kira jam 2.27 petang, ketika saksi berada di luar Sabah. Saksi menafikan membuka atau membaca kandungan fail tersebut. Arahan polis kemudiannya mengarahkan pentadbiran sekolah agar tidak berkongsi diari itu dan beberapa perkongsian digital berkaitan bahan itu dipadamkan. Keterangan ini menjadi tumpuan kerana ia melibatkan rantaian pemilikan bukti dan bagaimana maklumat sensitif dikongsi di kalangan guru. Mahkamah juga pernah mendengar keterangan berkaitan tumpuk darah pada buku atau nota yang dikaitkan dengan Zara dan analisis forensik yang menyokong padanan DNA dengan Zara untuk spesimen utama. Walau bagaimanapun, beberapa bahan lain menunjukkan profil DNA campuran yang tidak konklusif menurut saksi pakar sebelum ini, sekaligus menimbulkan persoalan tentang interpretasi bukti forensik dalam konteks asrama berkongsi ruang dan objek. Segmen 4. Budaya asrama, SOP dan tindakan disiplin. Dalam keterangannya, Puan Nur Asimah menjelaskan amalan dalam lingkungan asrama terdapat budaya jual beli tugas warden ketika mereka tidak dapat bertugas, rondaan tidak konsisten serta amalan tindak balas awal untuk ejekan, biasanya nasihat, pengakuan bertulis dan memanggil ibu bapa. Beliau menegaskan bahawa menurut pemahamannya, tindakan makian tunggal tidak semestinya memenuhi kriteria buli yang mensyaratkan kebiasaan atau tindakan berulang. Ini membuka debat tentang tafsiran buli versus insiden tunggal yang menyakitkan. Perbezaan yang boleh menjejaskan sama ada tindakan disiplin sekolah memadai atau perlu ada campur tangan jenayah.
Prosiding juga mendedahkan bahawa beberapa siri siasatan dalaman dijalankan oleh unit disiplin sekolah, namun tidak semua maklumat dikongsi secara meluas di dalam pentadbiran. Terdapat juga perbincangan melalui kumpulan WhatsApp guru yang mengandungi perbincangan sensitif. Semua ini menyorot kepentingan dokumentasi, ketelusan dan protokol pengurusan bukti serta komunikasi dalam institusi pendidikan. Segmen 5. Perkembangan pentadbiran dan forensik yang signifikan. Beberapa perkembangan penting yang telah dilaporkan sepanjang tempoh inkuest termasuk arahan Jabatan Peguam Negara untuk menjalankan inkuest, pembongkaran kubur dan bedah siasat susulan serta analisis forensik yang kompleks. Mahkamah telah dimaklumkan bahawa tiada DNA asing atau DNA lelaki signifikan dikesan pada spesimen biologi berkaitan Zara dalam beberapa ujian, manakala profil DNA Zara padan sepenuhnya dengan tisu dan kesan darah yang dikaitkan dengan mangsa. Maklumat forensik ini menjadi elemen penting dalam menentukan sama ada unsur jenayah seksual atau campur tangan pihak ketiga dapat disahkan melalui bukti DNA. Selain itu, mahkamah diberitahu bahawa beberapa pegawai atau warden telah ditamatkan tugas oleh pihak berkuasa pendidikan negeri berikutan siasatan dalaman, langkah yang menimbulkan lebih banyak persoalan awam tentang tanggungjawab institusi pengurusan asrama. Segmen 6. Impak emosi dan reaksi keluarga. Sesi prosiding ini bukan sekadar koleksi dokumen dan keterangan. Ia adalah tentang keluarga yang masih menunggu jawapan. Ibu bapa Zara dan keluarga hadir dan mengikuti setiap butir prosiding, mencari kepastian mengenai kehilangan seorang anak. Hubungan komunikasi yang tegang antara pihak sekolah dan ibu bapa, soal penyerahan diari serta urusan sumbangan ihsan yang disebutkan di mahkamah turut menambah lapisan emosi dan persoalan tentang bagaimana institusi menguruskan krisis. Pemulihan kepercayaan awam memerlukan ketelusan dan tindakan yang selari dengan keputusan inkuest. Segmen 7. Apa seterusnya? Inkuest masih berjalan. Keputusan coroner akan menerangkan punca dan cara kematian serta mungkin mencadangkan tindakan lanjut oleh pihak berkuasa, termasuk siasatan jenayah atau pembaikan dasar institusi. Peguam Negara AGC sebelum ini memberi arahan inkuest selepas meneliti laporan polis, menandakan bahawa hasil inkuest ini penting untuk sebarang tindakan undang-undang seterusnya. Orang awam dan keluarga menunggu keputusan yang jelas dan telus. Ringkasan dan refleksi. Hari ke-48 prosiding inkuest Zara Khairina memberi lebih banyak fakta tentang apa yang berlaku malam itu, tentang bagaimana sekolah mengurus perkara dalaman dan tentang cabaran menilai bukti forensik dalam konteks komuniti asrama. Namun, banyak soalan masih belum terjawab. Mahkamah sedang berjalan mencari kebenaran. Keluarga menunggu kepastian. Masyarakat pula menuntut perubahan budaya dan sistem untuk memastikan tragedi sebegini tidak berulang. Terima kasih kerana menonton liputan penuh prosiding hari ini. Perkembangan inkuest Zara Khairina masih berjalan dan setiap sesi membawa kita lebih hampir kepada jawapan yang dicari sejak tragedi ini berlaku. Jika anda mahu mengikuti perkembangan rasmi inkuest dari hari ke hari, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang loceng untuk notifikasi, like dan share video ini supaya lebih ramai mendapat maklumat yang tepat tanpa spekulasi. Jumpa anda dalam laporan seterusnya. Teruskan bersama kami dalam pencarian kebenaran berdasarkan fakta dan rekod mahkamah.